Welcome back to another episode of Babel Studio. Aku rasa macam aku dah lama tak bawa cerita pasal kes-kes pembunuhan ataupun crime scene investigation. So kali ni kita nak cerita pasal satu kes pembunuhan bersiri yang terjadi dekat Korea Selatan. Kes ni kalau korang nak tahu adalah kes pembunuhan bersiri pertama yang terjadi dekat Korea Selatan. Dan disebabkan oleh kes ni, 2 juta polis dekat Korea Selatan dikerahkan hanya untuk menjaga keselamatan rakyat Korea Selatan pada masa tu. Dan seramai 40,000 orang suspek ditahan untuk tangkap seorang sahaja pembunuh bersiri. Nak tahu apa sebenarnya yang dah jadi? Let's jump into the story. Pada 15 September 1986, seorang wanita berusia 71 tahun dijumpai mati dekat kawasan sawah padi di Hwaseong, Korea Selatan. Wanita ni mati sebab dicekik dan polis percaya yang mangsa tu dirogol dulu sebelum dibunuh. 30 September 1986, selang 15 hari lebih je dari kes pembunuhan pertama, seorang wanita bernama Pak Hyun Sok dijumpai mati dekat Hwaseong. Pada masa ni, polis dekat daerah Hwaseong ni suspek apa yang berlaku dekat Hwaseong tu adalah kes pembunuhan bersiri sebab cara mangsa pertama mati dengan mangsa kedua mati adalah sama. So guys, apa yang polis dekat Hwaseong ni buat? Diorang terus tubuhkan satu tim untuk siasat kes pembunuhan ni secara detail. Masa diorang tengah siasat ni, berlaku lagi satu kes pembunuhan yang ketiga pada 12 Disember 1986. Dan kali ni mangsanya adalah Kwon Jung Bun, seorang wanita yang berusia 25 tahun. Cara dan macam mana mangsa ni mati sama macam mana kes pertama dan juga kes kedua, which is pembunuh ni rogol dulu mangsa tu, lepas tu dia cekik mangsa tu sampai mati. Pembunuh tu dia tak stop dekat situ. Selang 2 hari je guys, lepas mangsa ketiga dijumpai mati, mangsa keempat Lee Ki Sok 23 tahun dijumpai mati dengan cara yang sama. Berturut-turut kot dia buat kerja. Masa ni keadaan dekat Hwaseong tu tak payah cakap lah. Semua panik sebab kes pembunuhan yang jadi ni berlaku dalam tempoh masa yang sangat-sangat pendek. Normal kalau kita cerita pasal kes pembunuhan bersiri kan, jarang pembunuh tu dia akan buat pembunuhan dalam tempoh masa yang singkat. Selalunya lepas dia bunuh orang, then dia akan usah line dulu, dia tunggu line clear, polis tak cari dia ke apa, lepas tu baru dia akan buat pembunuhan balik. Tapi dalam kes ni tak jadi macam tu. Bulan 9 dia buat kerja, lepas tu selang 2 bulan lepas tu dia buat balik. Korang bayangkan dalam tempoh 4 bulan sahaja 4 kes pembunuhan berlaku dekat Hwaseong. Gila tak gila situasi masa ni dekat Korea Selatan sampaikan pihak polis dia letak 2 juta anggota polis just untuk cari siapa pembunuh sebenarnya. Ramai gila guys. Korang bayangkan 2 juta polis untuk cari seorang pembunuh. Tapi masalahnya dekat sini, 2 juta anggota polis yang try untuk tangkap pembunuh tu bertahan selama lebih kurang 1 tahun je. Sebab 10 Januari 1987, Jong Jin Yong berusia 19 tahun ditemui mati dalam keadaan yang sama macam mana mangsa-mangsa yang lain. Selang 5 bulan lepas tu, Pak Kyun Jo berusia 29 tahun pula ditemui mati, disusuli dengan Han Ji Sun berusia 54 tahun pada 7 September 1987, dan kemudian Pak Sang Hee 14 tahun pada 17 September 1987. Lebih kurang dalam 17 hari. Sekarang ni dah ada 8 orang yang mati kena bunuh dekat Hwaseong guys. Masa kes yang ke-8 tu, pihak polis ada buat tangkapan, tapi suspek tu lepas macam tu je sebab kurang bukti guys. Masa ni polis dekat Korea Selatan memang dah tak boleh duduk diam dah. Diorang cari juga pembunuh tu siapa, sehingga kan pada masa tu ada lebih kurang 40,000 orang suspek ditahan. Dalam ramai-ramai 40,000 orang yang ditahan ni, ada seorang lelaki bernama Yoon Sung Yo 22 tahun mengaku yang dia dah bunuh Pak Sang Hee, which is mangsa yang ke-8, dan dia mengaku yang dia ni lah yang bertanggungjawab atas 7 lagi mangsa yang mati sebelum ni. Tapi 15 September 1990, ada seorang budak berumur 14 tahun dijumpai mati dalam keadaan yang sama macam mana kes-kes yang sebelum ni. Masa ni guys, polis pening kepala. Pembunuh dah ada dekat dalam, dah ada dekat penjara, tapi macam mana boleh ada kes yang sama lagi ni? So masa tu polis pun buat kesimpulan yang pembunuh sebenar masih bebas dekat luar sana.
Macam mana pula dengan Yoon Song Yu? Dia mengaku kot yang dia bunuh semua mangsa tu, dan masa tu dia dah ada dekat dalam penjara dah pun. Lepas dari pembunuhan yang ke-9, Yoon dia buat banding, rayuan kepada pihak mahkamah untuk bicara balik kes dia. Tapi pihak mahkamah tolak rayuan dia dan kekalkan Yoon atas tuduhan bunuh semua mangsa ni. Tapi pada 3 April 1991 ada seorang lagi nenek dijumpai mati dalam keadaan yang sama macam mana kes-kes sebelum ni. Masa ni dah ada pihak dah yang start question pada pihak polis. Betul ke Yoon ni adalah pembunuh sebenar ataupun dia ni jadi kambing hitam untuk tutup kes sebelum-sebelum ni? Pada tahun 1995, sekali lagi seorang wanita dijumpai mati dalam keadaan yang sama seperti mana mangsa-mangsa yang sebelum ni. Masa ni teknologi yang berkaitan dengan ujian DNA dah semakin bagus dekat Korea Selatan, dan akhirnya seorang lelaki yang bernama Lee Chun-ji ditahan oleh pihak polis. Mangsa terakhir yang dia rogol dan juga bunuh tu adalah kakak ipar dia sendiri, guys. Lee Chong-ji mengaku yang dia dah bunuh semua mangsa ni sekitar tahun 1986 sampai 1991. Yang lebih mengejutkan lagi, dia cakap bukan 10 orang yang dibunuh, tapi dia dah bunuh total lebih kurang ada 16 orang mangsa sebenarnya. So sekarang ni guys, ada 2 orang pembunuh yang mengaku bertanggungjawab. Pertama adalah Yoon Song Yu yang ditangkap pada tahun 1989, dan seorang lagi Lee Chong-ji ditahan pada tahun 1995. Persoalan dia, siapa pembunuh yang sebenar? 13 November 2019, Yoon Song Yu minta dibicara sekali lagi atas alasan takkanlah semua pembunuhan tu dia yang buat, sedangkan Lee Chong-ji mengaku yang dia dah buat semua kerja tu. So kes ni pun dibuka balik, tapi kali ni lebih kepada nak tahu sama ada Yoon Song Yu terlibat atau tidak dalam semua kes dekat Hwaseong tu. Lepas pihak mahkamah siasat, mereka putuskan yang mangsa ke-8 Park Sang-hee sahaja yang dibunuh oleh Yoon Song Yu. Mangsa yang lain dibunuh oleh Lee Chun-ji. Timbullah lagi satu persoalan, kenapa Yoon Song Yu ni mengaku masa dia ditahan pada tahun 1989 tu? Rupa-rupanya guys, pada masa tu ada pihak polis yang salah guna kuasa dengan cara paksa Yoon ni untuk mengaku ke semua pembunuhan yang berlaku dekat Hwaseong, sedangkan pembunuh sebenarnya adalah Lee Chun-ji. Perbicaraan pasal kes ni ditutup pada 22 November tahun 2020 dengan keputusan pihak mahkamah kekalkan hukuman terhadap Yoon Song Yu sebab dia bunuh Park Sang-hee, dan pihak mahkamah juga klasifikasikan kes Yoon Song Yu ni sebagai copycat murder. Maksud dia tiru cara pembunuhan yang terjadi sebelum daripada dia. Lee Chung-ji pula disabitkan atas kesalahan melakukan pembunuhan bersiri yang melibatkan lebih kurang 16 orang wanita dekat area Hwaseong, dan pembunuhan yang berlaku sekitar tahun 1986 sampai 1991 tu adalah kerja dia, bukan kerja Yoon Song Yu. Polis yang terlibat dalam salah guna kuasa tu apa cerita pula? Diorang pun dihukum atas kesalahan menggunakan kekerasan pada suspek dan manipulate keterangan suspek atas tujuan nak tutup kes guys. Akhirnya semua dapat balasan atas perbuatan masing-masing. Kes pun settle. Korang terfikir tak kenapa pihak polis ambil masa yang sangat-sangat lama untuk settlekan kes ni? Antara penyebab utama dia adalah pada masa kes ni jadi, teknologi dalam detect DNA tu tak berapa bagus guys. Sama juga berlaku dalam kes yang aku pernah ceritakan sebelum ni, which is BTK. Awalnya susah nak jumpa siapa pembunuh sebenar, tapi bila zaman dah makin moden, bila forensic investigation dah semakin canggih, masa tu diorang dapat tangkap pembunuh sebenar. Terima kasih banyak dekat Nur Syafiqah, salah seorang daripada subscriber Bebel Studio yang request untuk aku ceritakan pasal kes ni dekat korang. Terima kasih banyak-banyak. So kalau korang ada apa-apa request untuk aku jadikan konten, boleh tulis dekat ruangan komen kat bawah ni. Tapi aku nak tahu juga komen korang pasal kes ni. Korang rasa betul ke tidak Lee Chong-ji ni adalah pembunuh sebenar, ataupun mungkin pada masa-masa akan datang ada lagi plot twist? Tulis kat bawah bos. Hopefully korang semua enjoy. Jangan lupa like, share dan juga subscribe Bebel Studio. Until next time, I see you at the next video. Assalamualaikum. Ciao.